Ramai pihak yang mempunyai pandangan politik. Persoalannya, ada yang benar, ada yang separuh benar dan ada yang palsu. untuk itu ikuti bersama saya, Syed Munawar, Dan saya, Liana Marzuki, dalam segmen Jangan Pajak Otak. di mana kami mengangkat pandangan yang benar dan membenam pandangan yang palsu. Ikuti Jangan Pajak Otak untuk pandangan yang jelas, padu dan original. Disember 2023, podcast Jangan Pajak Otak memasuki minggu ke-7 minggu ini, dan 7 minggu kita telah bersama-sama membawa kepada anda isu semasa dan politik negara. Hari ini saya bersorangan kerana partner in crime saya tidak dapat bersama-sama dengan kita, namun kita ada dua tetamu jemputan khas yang dibawa secara istimewanya sebab minggu lepas kita ajak 4 pemimpin muda Perikatan Nasional, tapi mereka menolak bersama dengan pentas JPO. Namun demikian, hari ini kita ada dua orang pemuda Parti Amanah Negara. Kalau boleh saya jemput dan mengucapkan selamat datang kepada YB Senator Hasbi Muda. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Okey, terima kasih bersama-sama dengan kita. Short notice juga saya diberitahu. Dan juga kepada saudara Azhar Rahman. Ya. Juga bersama-sama dengan kita, mereka akan berentap untuk jawatan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara yang akan membuat pemilihan pada 24 dan 25 Disember. 16. Untuk pemuda. Pemuda awal 16. sikit. Okey, 16 Disember ini, maknanya minggu depan. Jadi seminggu lebih. Lebih kurang 2 minggu lagi lah. Minggu 8 hari. Kurang lagi 2 minggu. Kurang daripada 2 8 minggu. hari. Dia dah menghitung hari dah. Jadi saya bagi sedikit pengenalan untuk penonton tahu tetamu jemputan kita. Kita mulakan dengan Saudara Azhar dulu lah. Boleh. Saudara Azhar Rahman berasal dari Tanjung Malim, Perak. Lepasan Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang sains fizik. Beliau telah berada dan terlibat dalam bidang pendidikan selama 15 tahun dan sekarang memegang jawatan Pengarah Komunikasi Amanah Perak dan Esko Pemuda Amanah Nasional. Ya. Ada saya tertinggal apa-apa ke? Perlu diwawarkan. okey, itu dah macam kempen juga ni kan. Itu yang terkini lah, Itu jawatan yang terkini. Okey, Alhamdulillah. Dan seterusnya untuk YB Senator Muhammad Hasbi Muda, merupakan pemegang Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Sekarang merupakan Ketua Pemuda Amanah Nasional sejak tahun 2021 hingga kini. Ya. Berapa kali pusingan pegang jawatan Belum tu? lengkap satu penggal lah. Lengkap satu belum- penggal. Ini belum nak lengkap. berentak untuk penggal kedua. Lebih kurang. Okey. Dan beliau juga merupakan penulis beberapa buah buku, Kemenangan yang Tertangguh, Mahasiswa Bangkit, PAS dan Pilihan Raya. Banyak Beberapa. Alhamdulillah. Okey, jadi kita ada berapa pusingan hari ini? Ya Allah, mikrofon saya jatuh. Okey, kita ada berapa pusingan hari ini? Dan kita nak santai-santai je. Ya. Sebab saya diberitahu kedua-dua jemputan kita ni ada kejap ya, teknikal. Ada debat minggu depan dengan Astro Awani. Awani. Jadi kita tak nak menggunakan konsep yang sama, tak apa. Okey, kita tak nak menggunakan konsep yang sama. Jadi hari ni santai-santai saja. Kita ada gamification sikit sebab dia podcast kan. Jadi untuk pusingan pertama ni kita ada rapid fire question. Jadi syaratnya saya akan tanya soalan kepada kedua-dua jemputan. Tak boleh fikir lama. Apa saja yang terlintas di kepala tu terus jawab. Dan jawapan kena diberi dalam masa 3 saat. Tak boleh panjang-panjang lah. Boleh YB? Saudara 3 Azhar? saat. InsyaAllah. Ni main-main sikit lah. Tapi jangan Warm up. Jangan yang Kontroversi. memberi gambaran kepada pemilihan nanti. Tak ada. Kita baik-baik je dulu. Sikit-sikit lagi tak tentu lagi lah. Okey, kita mula dengan saudara Azhar dulu lah. Okey. Okey? No blink Saya tanya terus jawab. Alright. Okey? Alright. Kita boleh mula. Nama penuh. Azhar Rahman. Nama ibu. Indun Abdul Malik. Kampung halaman. Tanjung Malim. Warna kegemaran. Biru. Cita-cita masa kecil. Menteri. Hobi yang nak dibuat tapi tiada masa. Melancong. Diberi pilihan.
Pilih antara satu, mana yang terbaik pada anda? Antara Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mahathir Mohamad. Kenapa? Precise. Objektif. Berwawasan. Okey, 3 saat. Okey, last soalan. Lengkapkan peribahasa ini. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Yes. Itu dia. Untuk ni boleh kalau ada plot apa tu, tepuk-tepuk tangan sikit. Okey, itu dia untuk saudara Azhar. Kita cuba dengan saudara YB Hasbi pula. YB Hasbi dah berdebar-debar dalam soalan. Okey, kita mulakan. Nama penuh. Muhammad Hasbi Muda. Nama isteri. Adila Azura Abdullah. Berapa isteri? 1. Alhamdulillah. Makanan kegemaran. Banyak tapi saya ingat kari ayam kampung masakan mak saya. Sedap. Cita-cita masa kecil. Sama dengan Azhar, menteri. Menteri. Oh, kita ada 2 cita-cita jadi menteri. Negara yang ingin dilawati dan kenapa? Semua negara. Sebab saya nak tengok kesan sejarah dia. Oh, suka sejarah. Okey, diberi pilihan. Kena pilih satu antara 2, mana yang terbaik. Pilihannya ialah Tuan Guru Haji Adi atau Datuk Seri Sanusi. Kalau boleh atau lah. Tapi saya ingat Haji Adi lah. Kenapa? Dia ada kekuatan dia yang dari segi pengaruh dia, dari segi ilmu dia pun. Cuma adalah kelemahan dia yang kita petikaikan. Okey, 3 saat. Lengkapkan peribahasa last. Lengkapkan peribahasa ini. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Okey, itu dia. Very good. Saya rasa lancar. Itu sedikit warming up question, rapid fire. They did very well, saya rasakan. Okey, tak apa. Kita pergi postingan kedua. Ni relax sikit. Jangan risau. Itu sebab nak memanaskan minda. Kita mulakan dengan saudara Azhar lah. Okey. Dalam banyak parti, kita ada parti Melayu, parti yang memperjuangkan Islam, Amanah, PAS, Bersatu, UMNO. Kenapa pilih Amanah? Baik. Saya melihat Amanah sebagai satu parti yang masih belum ada bebanan sejarah ataupun pimpinan-pimpinan sebelumnya. Dan ia masih baru, masih genuine, masih asli dan banyak perkara yang boleh diteroka. Dan macam saya sendiri, saya peribadi, saya memang melihat sebuah parti yang membawa kepada nilai Islam yang moderate, yang universal, yang boleh disampaikan kepada orang awam. Dan sudah tentu pengalaman Amanah itu sebelumnya bersama PAS itu sudah melihat beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbetulkan. Dengan mewujudkan parti Amanah ini, kita dah diagnose beberapa perkara yang berkaitan dengan pembawaan Islam, Melayu dan sebagainya itu dibaiki dan dibawa dengan cara dan naratif yang baik dalam parti Amanah. Cuma dalam keadaan semasa, kita melihat bahawa serangan-serangan kepada parti itu agak keras juga apabila kita dikaitkan dengan parti-parti yang lain dan diberikan gambaran seolah Amanah ini ditubuhkan atas tajaan parti-parti lain. Itu yang menjadi cabaran kepada Amanah. Cuma dalam dinamika politik pada hari ini, tidak ada yang mustahil. Dan parti Amanah mempunyai potensi, terutamanya apabila ahli dan pimpinan yang ada parti Amanah ni sebenarnya di kalangan orang yang berpengalaman, yang ada latar belakang yang baik. Cuma penyusunan dan strategi itu perlu disusun supaya kita dapat market pengundi ataupun penyokong yang betul, yang baik, yang boleh menjadi undi teras kita. Dan inilah antara cabaran utama apabila sekarang ini berlaku belahan undi di antara UMNO, Barisan Nasional dan juga PN PAS itu mengambil undi Melayu. Dan Amanah perlu tunjukkan keunikan dan meyakinkan kepada orang Melayu. Dan inilah kerana saya masuk dalam Amanah ni, sebab kita nampak keunikan yang ada pada Amanah ni untuk dijual kepada pengundi ataupun penyokong-penyokong di kalangan orang Melayu Islam. Kalau kita lihat juga perbandingan antara parti-parti Melayu yang lain dengan Amanah, Amanah sebenarnya sudah dari awal lagi menepati konsep Madani itu.
Sebab itu kita membawa Islam rahmatan lil alamin, program-program rahmah itu kita tak rasa berbeza dengan apa yang dibawa oleh PMX sebagai sebuah negara madani, kerajaan madani ini, kerana kita berada dalam lokus yang sama. So cuma dalam hal itu amanah perlu diberikan peranan yang lebih besar, dan terutamanya kalangan kami sebagai pemuda dalam amanah perlu memainkan peranan yang lebih aktif, lebih proaktif, lebih nampak prospek ke depan supaya pengundi muda Melayu yang masih belum ada pendirian atau terikat dengan mana-mana parti boleh tertarik dengan amanah. Tapi mereka mengatakan kerana ada parti UMNO di dalam Pakatan Harapan, seolah-olah parti amanah ni juga sudah jadi tidak relevan sebab ia diambil alih oleh parti UMNO tu. Pandangan? Saya lihat begini, UMNO ada sejarah dia yang tersendiri dan dia ada pengikut yang kekal dari segi akar umbi dia dan sebagainya. Tetapi pengundi ni semakin bertambah dan pemerhatian dan juga penilaian orang juga berbeza-beza. Apabila bertambah pengundi muda ini, saban tahun macam baru-baru ini kita tengok pengundi muda dekat 10 juta yang baru, undi 18, dan ini semua adalah market baru yang kita perlu terokai, yang perlu kita dapatkan perhatian mereka. Dan kita boleh jadi sebagai parti yang membawa nilai Islam, nilai Melayu yang progresif, yang lebih mandiri, yang lebih berani, yang tidak dimomokkan dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita seolah Melayu ini perlukan diberi bantuan sahaja. Dan sebenarnya kita boleh bangunkan pemikiran baru orang Melayu dan melahirkan pemimpin-pemimpin Melayu lebih berkualiti, insya-Allah. Okey. Kita teruskan dengan YB Hazbi. Saya percaya YB Hazbi dah lama dalam politik. Mungkin dulu awalnya bersama PAS, dan bila PAS berpecah, profesional teknokrat membuka Parti Amanah. Jadi kenapa memilih Amanah daripada PAS? Kenapa tidak stay sahaja atau berada dalam PAS itu? Ya, saya memang ada sedikit pengalaman dengan PAS sebagai Exco Pemuda PAS Pusat. Saya ingat setahun lebih sikit. Dan saya tinggal dalam kawasan yang memang saya ingat 70% tu ialah penyokong kuat PAS lah. Di kalangan keluarga saya pun memang majoritinya PAS pada waktu itulah. Dan kalau dari segi prospek politik, sebenarnya lebih mudah untuk kekal saja dalam PAS. Tapi saya melihat bahawa dari segi hujah, dari segi dalam banyak-banyak isu yang berlaku, yang melatari pertembungan antara kelompok profesional ataupun aktivis dalam parti dengan kelompok agamawan, hujah banyak menyebelahi kelompok profesional. Itu saya rasa dalam himpunan lah, termasuk isu-isu yang akhirnya memang menyebabkan perpecahan itu berlaku lah. Walaupun saya ingat waktu saya tahun akhir dalam pemuda PAS, dalam PAS ialah pemilihan parti PAS. Waktu itu kita tahu memang kita akan kalah teruk. Saya bertanding AJK Pemuda PAS Pusat dan memang rakit ataupun kelompok saya ni semuanya kalah lah. Saya ingat semua kalah. Di peringkat pemuda semua kalah. Kalah dengan belah agamawan. Line up yang sana. Tapi saya rasa puas hati sebab kita berada dalam satu parti yang kita yakin ideologi dia, ia selari dengan pemikiran kita. Dia tidak campur aduk dengan perkara-perkara yang kita rasa kita tak setuju. Saya ambil contoh umpamanya, waktu saya dalam PAS dulu, satu benda yang saya rasa tak kena ialah budaya untuk melabelkan parti lawan. Waktu itu Parti UMNO lah, sebagai orang yang tak cukup Islam. Amalan takfiri pada waktu tu saya rasa tak kena sebab kita semayang di masjid yang sama. Kenapa PAS nak wujudkan perpecahan dengan setengah penyokong PAS waktu tu saya nampak dia sanggup melintas 3-4 kampung untuk cari masjid yang imam dia penyokong dia. Imam tu Ustaz PAS. Jadi saya rasa benda tu tak kena. Kita sama-sama Islam, kenapa perlu bezakan? Iyalah waktu itu kita nampak mungkin penyokong PAS ni lebih ramai mengimarahkan masjid. Tapi penyokong UMNO pun ramai. Adalah sedikit perbezaan tapi saya tak setuju pemikiran takfiri tu. Itu yang saya rasa perlunya untuk PAS berubah, ataupun kalau PAS tak nak berubah kita terpaksa pergi ke parti baru.
Dan Amanah wadah yang terbaik buat saya rasa. Bagaimana kritik yang mengatakan seolah-olah Amanah ini barua kepada DAP, hanya memberi kau tahu kepada DAP dan sebagainya, respon kepada statement berkenaan? Dia memang mana-mana parti Melayu yang berpakat dengan DAP akan digelar benda yang sama. Saya ambil contoh tahun 90, semangat 46 yang memang kuat Melayu pun, sama dengan UMNO pun. Tetapi bila dia berpakat dalam gagasan rakyat dengan DAP dan PBS pada waktu tu, dia pun di-label benda yang sama. Dan termasuk Tengku Razali ni dianggap sebagai Kristian hanya semata-mata pakai satu tanjak yang ada unsur daun kayu tapi dilabel sebagai salib. Itu dengan PBS pun dianggap sebagai barua PBS dan DAP pun dianggap sebagai waktu itulah. Kemudian bila Keadilan berpakat dengan DAP dan PAS pun pernah berpakat dengan DAP, PAS juga mendapat label yang sama. Dan sekarang ni saya nampak ianya hanyalah pengulangan kepada label itu, sebab dia tahu DAP ni dia agak ada kenyataan-kenyataan lama kepimpinan dulu DAP yang agak sensitif di kalangan orang Melayu. Umpamanya kalau dulu kita biasa dengar ungkapan kapal sing, langkah mayat kan. Dan perkara-perkara itu menjadi modal kepada pemimpin-pemimpin Melayu untuk untuk menghantukan ataupun menjadikan DAP ini sebagai satu hantulah bagi politik orang Melayu dan dimomokkan. Dan sekarang ini saya nampak memang strategi PAS yang sangat berkesan pada awal penubuhan Amanah ialah waktu itu saya ingat Setiausaha Agung dia, Datuk Muzaffar Ali, dia terus label, dia kata DAP ni ialah apa istilah dia waktu tu, saya ingat kuda tunggangan macam itulah, diwujudkan oleh DAP. Amanah ni diwujudkan oleh DAP dan benda tu mudah, naratif tu mudah diterima oleh sebahagian orang Melayu. Okey. Kita pergi ke pusingan kedua. Yang ini sedikit santai. Kita nak selami hati dan menilai budi, orang kata, bukan saja menguji minda. Selalunya tadi saya dengar kedua-dua jemputan kita nak menjadi menteri. Aspirasi menjadi menteri. So bila kita bercakap dengan ahli politik ni, dia ada idola. Ya? Kalau daripada pemimpin idola saudara Azhar sekarang siapa? Atau daripada kecil siapa dan kenapa pilih pemimpin idola tersebut? Baik, kalau sebab saya tak banyak sangat hubungan rapat dengan menteri-menteri ni, kita hanya tengok di televisyen, kadang-kadang kenyataan media dan sebagainya. Tak kisah, bukan saja Malaysia. Kalau ada pemimpin zaman silam ke yang menjadi aspirasi daripada kecil sampai sekarang. Baik, saya rasa kita ambil yang dalam konteks Dekat-dekat. kita lah. Okay. Saya sebenarnya minat dengan cara bekerja Allahyarham Salahuddin Ayub. Okay. Sejarah dia itu agak panjang dengan kehidupan dia dan masa muda dia, masa pertengahan, dewasa dan bila dia dah jadi ahli parlimen dan menteri. Dia bagi banyak inspirasi. Cuma mungkin ramai orang mula menyedari kisah hidup dia tu selepas dia tiada. Tapi semasa hayatnya itu, kadang masa saya masih kecil, masa tu kita bawa harakah. Saya ingat ayah saya ni selalu jugalah melanggan harakah ni. Bila kita baca antara muka yang terpampang dalam harakah itu, muka Datuk Seri Salahuddin Ayub, Allahyarham. Dan kita baca kisah-kisah dia punya perjuangan dia, apa yang dia sampaikan, kenyataan-kenyataan dia. Dan pas pada ketika itu, saya lebih tertarik dan melihat bahawa ia banyak dicorakkan oleh pemuda zaman itu. Salahuddin Ayub, Mahfuz Omar, Muhammad Sabu, Abang Mat dan yang kawan-kawan yang lain lah. Kerana pergerakan mobilisasi parti PAS pada ketika itu banyak digerakkan oleh pemuda. Jadi dan sehinggalah apabila Datuk Seri Salahuddin Ayub menggerakkan parti Amanah pun, walaupun dia boleh sahaja, saya rasa Datuk Seri Salahuddin Ayub walaupun dia dilabel sebagai G18 itu, tapi labelan padanya itu tidak begitu kuat kerana dia pun antara orang yang bijak untuk berdiplomasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalaman. Cuma sebab dia dilihat sebagai bukan di kalangan orang agama. Dia pun terpaliklah dengan gerakan cantas itu kan. Cuma dia punya gaya kepimpinan itu, walaupun sebagai seorang pembangkang, orang dah nampak dia tu ada credibility untuk memimpin. Dan ciri-ciri itu saya lihat perlu kita ambil sebagai inspirasi kepada kami yang pemuda ini. Kerana parti walaupun waktu itu tak nampak pun masa depan nak jadi kerajaan, tapi bekerja itu seolah-olah sebagai seorang yang memang bersedia untuk jadi kerajaan.
ketika itu dia timbalan Waktu di mana? masa dia dalam mula-mula yang amanah itu. Dalam amanah ya dia masa timbalan lah. Tapi saya melihat dia masa di zaman pemuda lagi. Zaman pemuda di PAS. Ya, ya. Jadi apa yang memperlihatkan kesungguhan itu adalah walaupun dalam keadaan yang bukan dari kalangan orang bangsawan yang ada keluarga politik, tetapi pergerakan dan dia punya semangat untuk membawa pemuda pada ketika itu besar. Dia boleh menggerakkan kawan-kawan, dia boleh memberikan pidato yang baik dan tertib. Tidak begitu Tak suka memaki. dalam parlimen pun walau waktu itu dia sebagai antara backbencher yang baik sebagai pembangkang pada ketika itu, dia berjaga bahasa penampilan dia. Dan kalau orang melihat dia tak kenal dia, orang ingat dia menteri. Tapi rupanya dia pembangkang. Jadi itu antaranya lah. Dan benda ini patut kita jadikan sebagai satu. Dan apabila jadi menteri, kita lihat banyak. Terserlah dia punya idea dan auranya tu. Okey. Baik. Untuk saudara Hazbi, kita di JPO ni kita bukan hanya memandang kerajaan, kita juga memandang pembangkang. Jadi kita nak ada semak dan imbang, menilai kedua-dua belah pihak. Sebab rakyat ni kadang bila kerajaan naik, dia pergi nampak kerajaan dia tak nampak pula pembangkang tak boleh buat kerja kan. Jadi antara banyak-banyak Perdana Menteri dan ketua pembangkang yang pernah ada, okey, dua-dua kolam tu ada, siapa sebenarnya menjadi kegemaran atau look up tu? Perdana Menteri atau ketua pembangkang? Yang pernah ada. Kalau di kalangan Perdana Menteri, saya mengkagumi Tun Razak. Tun Razak. Kenapa? Tun Razak ni saya nampak dia dari segi pintar dia, cerdik dia, dan juga dia betul-betul passionate lah dalam bantu rakyat dalam program Felda umpamanya. Saya kalau pergi ke Memorial Tun Razak tu, dia ada satu pejabat dia kan, bangunan pejabat tu. Saya akan boleh duduk kat situ 2-3 jam untuk menghayati pemikiran dia melalui susunan pejabat dia. Ada satu sudut tu dia buat lapis-lapis tanah rancangan Felda. Jadi kalau kita selak kita akan nampak di Kedah Felda dan kita boleh nampak rumah-rumah itu. Jadi dia seorang yang sangat teliti lah. Dan benda itu ialah pejabat untuk tahun 60-an. Maknanya sekarang pun saya rasa kalau itulah pejabat PM kita pun saya masih kagum lah. Dan Tun Razak juga bagi saya seorang timbalan yang baik, timbalan pada Tunku Abdul Rahman yang baik, seorang pelaksana yang begitu berkesan. Dan beliau menjadi seorang ahli politik yang manusiawi lah. Dia bukan ada orang yang suka untuk hapuskan musuh politik dan sebagainya. Jadi saya nampak dari banyak aspek Tun Razak ialah pemimpin ataupun Perdana Menteri yang terbaik yang kita ada. Walaupun kalau ukur dari segi kecekapan politik, Tun Mahathir lebih di depan lah. Ataupun dari segi kepintaran ekonomi, polisi ekonomi, Tun Razak, anak dia, Datuk Najib itu jauh meninggalkan. Malahan dalam banyak-banyak Perdana Menteri, saya ingat yang paling bijak ataupun pintar ekonomi ialah Datuk Najib. Tapi kalau kita ukur secara keseluruhan, kalau nak sebut Datuk Seri Anwar kan nampak mengampu pula kan. Tapi saya nampak yang sebelum PMX sekarang ni, Tun Razak ialah yang terbaik lah. Dan untuk ketua pembangkang, saya mengkagumi Lim Kit Siang. Beliau begitu luas pembacaan. Buku-buku dia tu kadang kita tengok yang tahun 70-an pun dah menjawab isu-isu yang sekarang ni. Waktu saya ingat tahun 2000 waktu isu royalty petroleum kan, kita jumpa perbahasan Lim Kit Siang tahun 70-an. Sebenarnya dia dah fikir apa yang akan berlaku pada masa depan sekiranya tak diperbetulkan. Jadi kita ambil dia punya perbahasan dia untuk menyokong tuntutan kerajaan Kelantan. Jadi saya tak nampak ada pemimpin pembangkang yang begitu serajin dia, seluas dia punya pembacaan dia, pengetahuan dia. Baru-baru ini Tan Sri Lim Kit Siang membuat sedikit kontroversi. Saya pun juga menulis mengenainya dalam Facebook. Pandangan beliau tentang Perdana Menteri Bukan Melayu. Beliau merasakan kita tak perlu menunggu 230 tahun seperti Amerika Syarikat. Jadi dia merasakan satu hari nanti patutnya Malaysia punya Perdana Menteri Bukan Melayu. Pandangan? Ya, timing yang sangat silap dengan PRK Kemaman sebagainya. Dan kita fahamlah itu memang dia punya pemikiran dia sejak dulu. Dan apa yang dia sebut tu,
Dari segi perlembagaan pun tak salah. Cuma dari segi politiknya, dalam keadaan kita sedang memujuk ataupun mengejar undi-undi Melayu ni, memang tak kena lah. Dan saya pun tak boleh menilai Lim Kit Siang pada masa selepas dia dah bersara. Sebab saya nampak ada banyak juga kenyataan-kenyataan dia yang dah tidak setajam. Dan kita pun difahamkan dia ada masalah pendengaran ataupun apa. Jadi saya rasa yang akhir-akhir ni banyak yang tak berapa tajam lah apa yang dia buat tu. Okey. Boleh saya tambah sikit yang Lim Kit Siang tadi tu? Teruskan. Saya pun juga baca apa yang Puan Liana tuliskan, mengkritik juga balik apa yang Lim Kit Siang tulis itu. Dan saya lihat bahawa apa yang Lim Kit Siang tulis itu satu, bagi konteks orang Melayu kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima pada ketika ini kerana banyak perkara yang kalau kita nak hujahkan dan nak menjustifikasikan itu cukup susah. Kerana kita lihat seorang Perdana Menteri itu bukan sekadar dia eksekutif sebagai chief eksekutif ataupun ketua pentadbir dalam negara, tapi dia juga banyak berurusan dengan Majlis Raja misalnya, berurusan dengan Yang di-Pertuan Agong yang melibatkan perkara-perkara yang mungkin kerahsiaan negara yang tinggi yang tak boleh kita nak gambarkan sekarang kan, atau kita tak boleh nak sebut. Jadi perlukan orang yang betul-betul dipercayai, dan sudah pastinya benda itu kalau nak dilontarkan pun saya ingat bukan sekarang dan bukan pun dalam berapa puluh tahun yang ke depan, sehingga masyarakat kita betul-betul matang dan boleh menilai secara objektif benda itu sebelum kita nak pergi kepada boleh tak boleh, ya tak ya. Dan DAP perlu melihat perkara ini dalam konteks yang lebih luas, dalam pulangan politik misalnya. Kita tahu DAP memang satu parti yang memang sudah berada di puncak. Mereka dapat sokongan lebih 90%, 95%. Kadang-kadang tu kursi yang ditandingi di sesebuah negeri tu sapu bersih. Tak ada keperluan untuk dia nak melonjakkan lagi dengan isu yang sedemikian, dan beri ruang kepada kami parti-parti yang moderate yang mahukan sokongan orang Melayu ini supaya dapat bekerja dan meyakinkan. Kerana saya rasa DAP pun faham isu itu akan merendahkan atau menidakkan, mengurangkan sokongan orang Melayu. Dia mengeluarkan kenyataan tersebut sebelum PRK. Jadi ramai yang berkata. Dan saya tengok juga sebab kita podcast kan, boleh sembang. Saya tengok juga komen-komen dalam media sosial yang mengatakan kalaupun akan ada Perdana Menteri Malaysia bukan Melayu, most likely atau kemungkinan besar ialah datang daripada Sabah dan Sarawak, daripada kaum lain, kerana mereka masih lagi Bumiputera. Dan rasanya saya rasa kita kena faham kalau di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom itu yang dilonjak kaum minoriti menjadi Perdana Menteri itu, yang mereka telah asimilasi dalam penduduk setempat, boleh berbicara, berfikir, gaya hidup juga sama. Tapi kalau kita nak mendapatkan Perdana Menteri bukan Melayu, yang bukan Bumiputera pula, saya rasa sangat jauh perjalanannya. Tapi satunya kita kena tahu, saya rasa penonton juga kena tahu, di dalam perlembagaan kita tiada langsung sekatan atau tiada langsung ketetapan yang mengatakan satu Perdana Menteri itu kena ada berasal daripada satu kaum sahaja. Itu yang kita kena faham. Okey, itu berkenaan, saya tak nak terlampau deep sangat, nanti dah jadi satu isu podcast sahaja ya. Kita round ketiga, pusingan ketiga, saya nak tanya lebih dalam lagi sebab dia part of the campaign untuk mereka buat pemilihan nanti. Kepada saudara atau YB Hazbi, kita bercakap tentang Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dia membawa politik nilai, politik dasar. Bukan menggunakan retorik agama, retorik kaum dan sebagainya. Jadi YB sendiri, apakah sebenarnya dasar perjuangan yang nak dibawa dalam dunia politik brand itu? Apa dasar-dasar yang dekat di hati? Saya nampak kita kena lari daripada tiga ancaman politik ataupun budaya politik lama yang mengakar dalam politik kita, yang menjadi beban kepada politik kita. Yang pertamanya ialah politik wang sendirilah. Yang keduanya ialah soal politik identiti. Dan yang ketiganya ialah politik naungan. Kalau politik wang ni kita tahu budaya yang
yang sangat teruk kesan dia sehingga projek-projek kerajaan kita tahulah yang amalan lama kan. Dan politik identiti ni yang sekarang ni masih makin berleluasa. Maknanya satu kumpulan parti tu dia akan gunakan sentimen against sesuatu kaum untuk dapatkan sokongan. Dan benda tu memecahkan rakyat. Dan soal politik naungan juga saya nampak ini tak bagus untuk kita sebab dia berkait dengan politik wang tadi. Kalau pemimpin tu tak ada wang, dia tak boleh jaga pengikut dia, dia tak akan naik. Politik naungan ni is political patronage lah. Ya, political patronage. Okay. Teruskan. Itu saya nampak, insya-Allah lah setakat saya nampak ini dia tidak wujud secara berluasa dalam Parti Amanah, dan dalam Pakatan Harapan pun kita tak nampak ianya adalah satu dua tempat kes yang ditahan sebagainya. Tapi dia bukan budaya. Itu kelebihan yang ada pada Pakatan Harapan. Dan saya nampak juga kalau rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan yang sebelum ni mungkin dikenali agak korak, ada politik wang, kalau mereka boleh tinggalkan ketiga-tiga perkara ini, saya yakin mereka akan pulih dan kembali mendapat sokongan rakyat. Saya ambil contoh umpamanya, kenapa orang tolak UMNO? Saya tak nampak bahawa UMNO ditolak umpamanya dalam PRK baru-baru ni kerana UMNO semata-mata berpakat dengan DAP. Sebab dalam PRU yang lepas pun, waktu UMNO kita 3 penjuru kan, BN berlawan dengan PH, berlawan dengan PN, sokongan pada UMNO tu jatuh. Maknanya hujah bahawa berpakat dengan DAP tu tak relevan pun. Tetapi sentimen di kalangan rakyat, mereka dah melihat UMNO ni waktu itulah dengan skandal 1MDB sebagainya, persepsi bahawa rasuah politik wang itu menebar. Dan saya nampak kalau UMNO boleh hilang daripada persepsi itu dengan mungkin mewujudkan satu tata cara yang lebih tegas dalam parti dia untuk membantras rasuah politik wang dan sebagainya, saya yakin UMNO akan kembali bangkit menjadi pilihan utama orang Melayu. Dan waktu itu akan jadi masalah pada Amanah kerana kita, sebagai disebutkan tadi, memang kita Parti Melayu yang masih keahlian kita kecil. Jadi dalam tempoh ini, sementara UMNO nak bangkit, nak memulihkan mereka kembali menjadi parti yang utama, kita juga, Amanah juga perlu menangkap imajinasi rakyat, menguasai naratif Melayu Islam supaya mereka juga melihat bahawa Amanah ini boleh mereka letakkan kepercayaan, khususnya kepada orang Melayu. Dan saya nampak orang Melayu ni dia 3 benda yang dia akan undi kita. Yang pertamanya, dia melihat satu parti itu mendengar suara mereka. Apa suara orang Melayu? Kadang-kadang mungkin suara itu tak sepenuhnya faktanya betul, tetapi kita dengar. Dan yang keduanya, kita mengiktiraf kedudukan dan keistimewaan orang Melayu itu. Orang Melayu memang dia nak istilah ketuanan Melayu kan, maknanya ada lebih sikit dalam perlembagaan, ada keistimewaan sebagainya. Dan yang ketiganya, kita menyelesaikan masalah sebenar orang Melayu. Jadi kalau ketiga-tiga ni kita boleh buat, saya yakin Amanah, keadilan pun akan mendapat sokongan yang besar. Bukan ada sedikit competition atau pertandingan. Saya nampak PKR juga semakin terselah kemelayuan dan keislaman itu yang dibuat oleh PMX. Dan di dalam Pakatan Harapan juga ada sektor undi Melayu di kalangan UMNO, dan juga undi yang pro Islamik itu di kalangan orang Parti Amanah. Dan saya memikirkan bagaimana nanti sekiranya Pakatan Harapan ini bergerak PRU 16, pembahagian kerusi itu, ada concern tak atau ada apa-apa masalah yang YB fikirkan? Saya nampak kelebihan parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini masing-masing sedar kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan saya nampak rundingan kerusi pun lebih mudah berbanding dengan Pakatan Rakyat dulu. Antara PAS dengan Keadilan, last minute dia boleh khianat, dia boleh hantar kerusi di tempat yang dah dipersetujui. Dalam Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan, khususnya dengan Barisan Nasional, saya tengok rundingan di PRN 6 negeri baru-baru ini cukup, saya rasa cukup puas hati sebab akhirnya kita putuskan bahawa tidak ada mana-mana kerusi yang bertembung antara kedua-dua coalition besar ni. Dan ada parti kita boleh korbankan kerusi kita. Macam Amanah kita korbankan kerusi kita di Negeri Sembilan. Keadilan pun ada korban. DAP pun ada. Dan UMNO juga menunjukkan sikap yang sedia berunding. Maknanya tidaklah nak bolot ke apa sebagainya. Dan ini saya ingat satu sikap yang positif ke arah masa depan. Dan mereka akan melihat umpamanya mana parti yang betul-betul mendapat sokongan yang lebih di kalangan dua coalition ini. Dan itu akan jadi pertimbangan untuk decide siapa yang akan bertanding. Siapa yang bertanding. Okey.
Untuk saudara Azhar, satu langkah berani mencalonkan diri sebagai Ketua Pemuda Amanah. Adakah pertama kali ini dibuat? Pertama kali. Okey, jadi soalan saya, apa inisiatif yang akan dibuat sekiranya terpilih jadi Ketua Pemuda Amanah? Baik. Ini jadi kempen lah. Sebelum itulah saya takut nanti penonton mungkin keliru dari segi macam mana pemilihan Parti Amanah ni. Okey. Sebenarnya dalam pemilihan kami ni kami perlu ada 27 AJK, ahli jawatan kuasa yang dilantik ataupun yang dipilih oleh perwakilan, dan dalam kalangan 27 itu nanti akan pilih satu orang untuk jadi ketua. Cuma dalam kerancakan pemilihan itu rata-ratanya mahu melihat siapa yang akan nak diketuakan, nak diangkat sebagai ketua. Jadi adalah bila dalam media dan sebagainya itu disebutkan nama saya, nama saudara Hasbi dan Daniel itu. Jadi perbincangan dan kempen itu sekitar 3 calon inilah untuk mengetuai. Dia bukanlah pada satu-satu jawatan. Baik, apa yang saya nak bawa ya? Begini, saya melihat bahawa banyak parti yang bertanding pada PRU 15, terutama dalam Pakatan Harapan, kita tewas di peti undi yang saluran 3, 4, 5, 6 ini, iaitu di kalangan pengundi muda. 35 tahun ke bawah. Ya, itu sangat-sangat memberi kesan besar kepada kerusi-kerusi yang kita dahulunya menang dan tewas pada PRU 15 dan PRN baru-baru ni. Oleh yang demikian, satu gerak kerja yang betul-betul tersusun dalam tempoh sebelum PRU 16 menumpukan sepenuh perhatian dan strategi untuk menarik pengundi muda, undi 18 yang sekitar, kalau kita buat projection sehingga PRU 16 ni mungkin 12 ke 13 juta. Selepas kita lihat kalau undi 18 tu masuk 400,000 mungkin setiap tahun. Jadi ini adalah prospek yang besar yang kalau kita boleh tarik perhatian mereka, beri keyakinan, tonjolkan pemimpin yang baik, dan melihat bahawa isu-isu yang mereka utarakan itu kita boleh jadi suara mereka, mungkin imajinasi dan juga kepercayaan mereka itu akan beralih kepada Pakatan Harapan, terutamanya pada Parti Amanah lah. Sebab itu saya lihat benda ini perlu digerakkan, kerana waktu PRU 15 PN PAS, mereka betul-betul menggunakan media sosial untuk branding, untuk promosi betul-betul diorang. Dan sehingga kan ada di setengah kerusi itu yang saya dengar di Negeri Perak yang calon datang, penamaan calon rehat beberapa hari, kemudian datang sedikit menang. Tak kerja keras pun. Jadi naratif politik nasional itu yang dibuat oleh PN dengan investment mereka kepada TikTok dan sebagainya itu memberikan hasil. Sebab pengundi muda memang kebanyakan dia tidak betul-betul faham, dan kalau kita ingat dulu, kita ingat pengundi muda ni progresif, akan kaji, akan lihat, akan ni. Rupanya ada kajian mengatakan tidak. Sebab itu kenapa PN dapat habuan itu, dapat dia enjoy undi itu. Jadi ini kita tak boleh biarkan, kerana kita lihat itu antara skop penting yang kita kena tangani. Sebab itu dalam pemilihan pemuda kali ini saya membawakan perkara tersebut. Di samping kita nak memperluaskan pengaruh kepada kalangan orang Melayu, Islam yang yakin bahawa beri peluang kepada amanah. Kamu dah lihat bagaimana parti-parti lain sebelum ini, apabila pemimpin Melayu itu jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri, jadi menteri dan sebagainya, beri peluang kepada amanah untuk kami tunjulkan pemimpin-pemimpin amanah Melayu Islam yang progresif, yang tak sikit pun luntur Melayu kami ni. Yang tak sedikit pun hilang Islam kami ni. Walaupun dilontar berbagai-bagai. Sebab itu kita kena tunjukkan perkara tersebut dan kita kena kempenkan, dan orang muda akan tengok benda ni. Kalau kita buat betul-betul, kita sungguh-sungguh berikan mereka keyakinan bahawa amanah ada pemimpin yang berkualiti. Kadang-kadang saya jadi risau. Sebab bila kita lihat pembangkang dengan set pemimpin mereka di parlimen itu, saya tak nampak itu adalah kerajaan menunggu, kita katakan, kalau mereka menang selepas ini. Dengan kualiti yang ada itu, saya lihat Malaysia pada yang ke depan, kalau tidak disediakan pemimpin muda yang baik, kita berada dalam satu vacuum yang nak cari
pemimpin-pemimpin yang berwibawa yang boleh memimpin negara. Dan kita tak boleh biarkan benda tu. Sebab pemimpin ni dia bukan boleh lahir dalam 1-2 hari. Dia mesti dilatih, diberikan pendedahan, diberikan ruang untuk mereka tunjuk potensi dan credibility, and then baru diangkat sebagai pemimpin negara, sama ada dalam portfolio sebagai menteri dan sebagainya. Jadi kita kena mulakan perkara tersebut, dan sekarang adalah tempoh yang baik kerana PR16 nanti akan menjadi satu battle yang orang kata sebenar apabila ada belahan. Do or die. Ya, do or die. Dan saya juga melihat bahawa hasrat PMX untuk memperbetulkan beberapa perkara dalam negara, struktur ekonomi dan sebagainya ini tak cukup untuk satu penggal. Dan kita kena support, kita kena berikan keyakinan kepada orang muda khususnya bahawa Pakatan Harapan, Parti Amanah, kami tidak akan mengabaikan apa yang kamu bimbangkan. Anak-anak muda, lihatlah potensi yang ada pada kami, dan kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaiklah, insya-Allah. Ini dia kempen untuk Parti Amanah. Dia bukan kempen untuk Ketua Pemuda Amanah. Tapi campur sekali lah. Dua in one lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk ini dah round keempat. Kita dah memasuki 45 minit podcast ini. Tapi tak apa, kita teruskan. Saya rasa sedikit panas. Sudah mula panas. Round keempat ni kita nak bercakap tentang prestasi. Esok sepatutnya genap 100 tahun Kabinet Kerajaan Perpaduan. Ya. 100 tahun. 100 tahun pula dah. 1 tahun. 100 tahun. Tengoklah tu tergeliat lidah daripada pagi ya. 1 tahun Kabinet Kerajaan Perpaduan. Saya nak tanya saudara YB Hazbi sendiri, prestasi Kabinet Kerajaan Perpaduan setahun, pandangan? Dari segi politik, kestabilan politik, saya nampak Perdana Menteri berjaya menyatukan rakan-rakan dalam coalition perpaduan lah, untuk mendapat satu jumlah ahli parlimen yang stabil dalam parlimen. Maknanya politik saya nampak stabil. Dari sudut perancangan ekonomi dan pengurusan ekonomi pun saya nampak ada perancangan yang jelas dan pengurusan yang teratur. Kita boleh nampak daripada kerangka ekonomi madani, kita boleh nampak structural reform yang nak dibawa oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan belanjawan yang terbaru ni. Kemudian kajian separuh penggal MK12 juga ada satu hala tuju ataupun matlamat yang jelas, yang konsisten soal struktur ekonomi kita, umpamanya soal tingkat upah pekerja kita yang rendah yang nak dinaikkan, dan peralihan kepada industri yang dipanggil high growth, high value, tenaga baru, industri baru dan sebagainya. Itu dinyatakan dengan jelas, dan kita faham bahawa kerajaan memahami masalah ekonomi kita dan ada cadangan yang kita fikir sebagai formula yang terbaik yang boleh dibuat. Tetapi kelemahan kerajaan dalam tempoh setahun ini ialah penerangan kepada rakyat. Walaupun bajet kita macam baru ni kan, bajet 2024 ni, saya rasa ini bajet pilihan raya, bajet yang menarik, yang menyantuni segenap aspek ataupun segenap rakyat lah, daripada kanak-kanak sampailah ke orang tua. Tetapi dia punya keindahan ataupun menariknya bajet itu tak sampai pada rakyat. Jadi menteri pun tak terangkan dengan gairah tentang apa yang dibuat oleh kerajaan kita. Jadi dia habis macam tu je. Saya ambil contoh umpamanya kan, macam bonus. Bonus saya ingat dalam 20 tahun ini pertama kali kita bagi bonus 2,000. Biasanya 500, 600. Tetapi benda tu macam tak ada apa-apa di kalangan penjawat awam. 1.6 juta penjawat awam, dia orang okey dapat bonus macam tu je. Begitu juga sumbangan tunai rahmah. Dulu BRIM kali pertama 2 bilion, sekarang 10 bilion. Tapi tak rasa. Sumbangan asas rahmah SARA, inisiatif pendapatan rakyat, kemudian inisiatif kita untuk menggalakkan tabungan KWSP umpamanya. Saya tengok sangat banyak. Dan kalau kena seorang tu, maksimum dia boleh dapat dekat 8-9 ribu dengan insentif yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi kesungguhan kepimpinan sebahagian menteri untuk menegangkan kepada rakyat itu saya nampak agak rendah. Itu yang menjadi kelemahan, menyebabkan apa yang sepatutnya dirasai oleh rakyat itu tak dirasai. Kalau kita nak cerita soal indeks kan, soal inflasi turun daripada 4% ke 1.8. Mungkin rakyat tak rasa sebab benda tu data yang agak abstrak.
Data pengangguran turun ke 3.4%. Data pelaburan, pelancong asing yang masuk 3 kali ganda berbanding tahun sebelum ini. Banyak data-data termasuk indeks kebebasan media daripada 133 ke 73. Banyak indeks-indeks yang menunjukkan peningkatan. Itu kita fahamlah kalau rakyat tak rasa, tapi insentif ataupun inisiatif yang rakyat boleh rasa dengan pemberian tunai dan sebagainya itu pun tak begitu maksimum diterangkan kepada rakyat. Saya tertarik bila saya bagi peluang untuk memberi komen kepada prestasi kerajaan. Dia ada yang pro and cons, dua-dua diberi. Sesuai dengan tajuk podcast kita ni, Jangan Pajak Otak, bukan semuanya indah berdaka. Ada juga, even daripada penyokong kerajaan sendiri ada nampak kelemahan kerajaan, itu juga boleh dikritik. Jadi kritikan itu berkenaan dengan media itu. Tadi saya dengar saudara Azhar kata dia nak membawa suara anak muda lebih kalau diberi peluang jadi ketua pemuda amanah, parti amanah. Dan media, sosial media itu memberi impact besar daripada segi sokongan rakyat. Jadi prestasi daripada segi penerangan dengan ada isu JECOM dan sebagainya baru-baru ini, bagaimana saudara Azhar melihat prestasi penerangan oleh misioneri kerajaan itu sekarang? Baik, saya tak tahu sama ada Puan Liana pernah lihat atau tidak. Antara kempen saya dalam Ketua Pemuda ni, saya bawakan satu tema arah baru pemuda amanah. Dan teras pertama yang saya letakkan adalah media dan komunikasi. Kerana rata-rata di bawah, kalau kita lihat maklumat yang diorang terima dengan apa realiti yang berlaku, sebenarnya kadang-kadang kita rasa pelik. Kenapa dia tak tahu benda ni? Kerana kita tahu bahawa orang muda memang jarang tengok pada media ataupun di televisyen. Yang memang tengok TikTok, memang tengok Instagram, memang tengok media sosial. Jadi sepatutnya kerajaan selain daripada mempunyai media mainstream yang biasa ini, mereka perlu juga pergiatkan dalam media-media sosial ini, sama ada menggunakan nama yang rasmi atau tidak, itu terpulang kepada strategi, tetapi mesti sampai kepada rakyat di bawah yang hanya yang kebanyakannya dapat maklumat melalui media sosial ini. Kalau ditanya pada saya boleh katakan lemah. Itu kita perlu akui, lemah. Saya tak pasti sama ada. Ada yang mengatakan bahawa kerana tidak ada bajet, dah buat tetapi tidak ada channeling yang baik dan sebagainya. Tapi saya alasan-alasan itu kalau kita dalam kedudukan sebagai pembangkang mungkin kita boleh terima. Tapi sebagai kerajaan dan program kerajaan itu, saya ingat kita boleh lakukan sebagaimana macam mana kreatifnya kita untuk memastikan bahawa maklumat itu sampai. Sebab itu saya pernah gagaskan, saya pernah cadangkan kepada yang berkenaan lah, sama ada PMX ke PMO ke, bahawa pengarah JECOM itu letaklah orang muda. Letaklah kepada satu golongan ataupun satu individu yang memang faham bagaimana maklumat itu boleh disampaikan kepada orang muda. Bukan kita kata kepada orang berusia ni tak perlukan maklumat. Mereka perlukan maklumat dan mereka tengok pada TV1, TV3, Esok Awani, Surat Khabar kadang-kadang di kedai kopi dan sebagainya. Tetapi orang muda memang dengan handphone ini. Memang dengan handphone. Jadi pelbagaikan bahan yang menggunakan kemudahan yang ada untuk disampaikan kepada orang ramai melalui media-media yang ada. Dan perkara ini mungkin tidak dimaksimumkan, tak betul-betul dicerakinkan macam mana nak dilaksanakan dengan penuh tiwi keramanya supaya sampai kepada orang. Saya lihat setahun sudah berlalu. Ya, kita fair kepada kerajaan kerana PMX pada awalnya pun dia perlukan urus 18-19 parti, saya ingat, untuk wujudkan kerajaan perpaduan dengan gangguan-gangguannya, dengan kata nanti nakkan undi tak percaya, lepas tu tunggu Ogos, September, Oktober, November nak tukar kerajaan dan sebagainya, itu gangguan-gangguan itu. Tetapi saya ingat pada waktu ketika ini apabila dah ada pun di sebelah sana pun yang akhirnya akui bahawa PMX telah lakukan kerja yang baik dan sebagainya dengan majoriti yang ada, kita ingat tumpukan betul-betul. Ada yang setuju PMX melakukan kerja yang baik daripada pembangkang sendiri?
saya ingat kalau dia beri sokongan kepada PMX itu dia setujulah itu yang kan 5 sokongan yang 5 itu sokongan semua. itu. Okey, Jadi faham. jadi Ingatkan ada pula Tuan Haji Adi kata PMX melakukan kerja yang baik. kan. Jadi saya lihat bahawa PMO, Stratcom, JCOM, semua agensi ataupun jabatan yang terlibat dengan penerangan ini perlu all out, perlu kerja keras kerana apa yang dilaksanakan oleh kerajaan itu cukup baik. Banyak inisiatif yang diberikan. Banyak inisiatif yang dah diperkenalkan. Saya ingat kalau kita nak sembang banyak, tetapi tidak sampai kerana kerja-kerja penyampaian dan juga penerangan itu agak berada dalam keadaan yang belum begitu baik. Lemah. Jadi kita kena bantu jugalah sebagai saya di pemuda parti penyokong kerajaan. Kita juga akan initiate macam mana supaya program-program kerajaan ini kita boleh sampaikan dengan cara yang baik. Mungkin dalam komponen ataupun dalam kekuatan parti yang ada dan mungkin kita kembangkan idea-idea ini dan kita sampaikan kepada pihak kerajaan. Okey, baik. Kita bercakap tentang prestasi kerajaan setahun. Sekarang kita nak bercakap tentang prestasi pembangkang dalam memberi semak dan imbang pula. Saya nak kita jangan no holds barred. Just whack kalau boleh. Sama juga kerajaan tadi walaupun tuan-tuan berpihak dengan kerajaan tapi boleh juga mengkritik. Tapi sekarang kita juga nak dengar kalau ada benda yang baik yang pembangkang buat dan juga apa benda yang kurang baik yang mereka lakukan sebagai penyeimbang kepada demokrasi negara. Silakan. Okey, kalau pembangkang ni yang sebenar-benar pembangkang bagi saya lah PAS lah. Okey. Maksudnya dia ada kekuatan tersendiri. PN ini saya nampak dia lebih kepada menumpang kekuatan PAS. Bersatu maksudnya. Bersatu. Okey. Dan kekuatan yang ada pada PAS ini dia bukan dia boleh buat dalam masa 5-10 tahun. Yang jelas dia ada satu institusi sukarelawan unit amal yang memang rakyat rasa sentuhan unit amal itu. Kalau banjir unit amal ini kita boleh pujilah. Itu kekuatan yang ada pada PAS. PAS juga dia punya institusi pendidikan awal pasti yang saya rasa boleh kata semua DUN ataupun semua kampung pun ada. Pasti yang dibiayai oleh PAS. Dan itu kekuatan besar yang PAS ada yang menyebabkan kehadiran mereka dirasai. Selain juga mereka juga agak mengisi jawatan-jawatan imam di masjid dan sebagainya. Mereka menguasai jugalah masjid sebagainya. Jadi itu ada manfaat kepada masyarakat yang memang kita nampak sukarelawannya, pendidikannya dan juga mengimarah masjid. Tetapi rasanya tiada parti lain yang ada sistem pendidikan struktur sebegitu daripada TASTI dan sebagainya. Ada parti lain yang ada sebegitu? Ada yang kita pun ada cuba wujudkan. Dalam amanah kita ada wujudkan beberapa. Tapi saya ingat tak menyeluruh lah, ada di beberapa seperti tempat. Seperti Dan benda tu mereka tak raih manfaat itu dalam masa yang singkat. Unit amal umpamanya dia wujud sebab pemimpin PAS yang sekarang dalam amanah lah, Haji Muhammad Sabu. Mereka pergi ke Iran, mereka nampak ada satu kumpulan sukarela yang begitu berpengaruh dalam nak menaikkan nak menjatuhkan Shah Iran waktu itu. Jadi mereka bawa adaptasi dalam negara kita daripada tahun 80-an, ujung 70-an sampai sekarang. Tetapi dirasai betul-betulnya saya ingat dalam 10 tahun akhir ni orang nampak kewujudan itu sebab dia ada di semua tempat. Jadi model itu akan ambil masa. Kalau kita nak tiru boleh. Amanah boleh tiru model-model itu. Tapi kita akan ambil masa mungkin 30 tahun lagi untuk setanding dengan mereka. Jadi kita harus fokus kepada kekuatan kita. Kekuatan amanah, kekuatan Pakatan Harapan dan sebagainya. Tapi balik pada soalan pembangkang tadi, itu kelebihan lah. Kalau kelemahan, saya ingat satu hari kita boleh cerita. Tempoh banyak dia punya kelemahan dia. Antaranya saya nampak. Yang glaring je lah. Okey. Macam bila berlaku gelombang hijau kan. Mereka bangga, 32-0, 40-0. Tetapi apa jadi pada kualiti ahli parlimen yang mereka dapat hantar ke parlimen? Saya ambil contoh banyak tempat-tempat, umpamanya di Kepala Batas. Bandingkan ahli parlimen sekarang dengan sebelum ini. Datuk Rizal Marikan, jauh. Macam mana seorang ahli parlimen yang ada PhD boleh percaya cimpeng ni sepupu dengan Lim Kit Siang sebagai saya. Ini budak tadika pun saya boleh fikir. Jadi level kualiti itu, saya bukan nak perendahkan lah, tapi saya tengok dalam 40 lebih ahli parlimen PAS itu yang betul-betul faham peranan sebagai ahli parlimen, saya ingat tak lebih 10 orang. Selebihnya hanya bercakap benda-benda yang ditengok orang lain bercakap benda itu, dia pun cakap benda itu.
Kalau kita panggil untuk berdebat, saya rasa 10 orang je yang berani datang. Selebihnya tak. 10 orang pun dipanggil sini pun tak datang. Itulah Setakat inilah. kualiti mereka. Kita akan cuba lagi, insyaAllah. Dan cuma kelemahan PAS itu dapat ditampung sedikit dengan barisan ahli Parlimen Bersatu yang ada pengalaman dalam pentadbiran kerajaan, Tan Sri Mahidin, Datuk Hamzah, beberapa. Tapi maknanya kalau kita nak sebut gelombang hijau ini macam mana dia wujud? Bukan kerana hujah, bukan kerana prestasi dia, tetapi kerana mereka mencipta kemarahan rakyat, sentimen 3R itu dibakar habis-habisan. Menyebabkan rakyat akhirnya, inilah parti yang kita boleh harapkan untuk menjaga kita. Kalau kita tengok pattern pengundi Melayu daripada tahun 50-an sampai sekarang, apa pattern terbesar mereka? Mereka akan pilih satu parti yang boleh jadi penjaga mereka. Guardian, orang yang diharapkan untuk melindungi kepentingan orang Melayu. Sebab itu saya tengok apa yang karakter yang dia akan pilih. Umpamanya kenapa Tun Mahathir boleh bertahan 22 tahun? Kerana mereka melihat Tun Mahathir ini lebih pintar daripada kepimpinan China India waktu itu. Boleh menguruskan Lim Keng Yew, boleh menguruskan Sami Velu. Yang semua itu ialah ketua-ketua yang hebat dalam kaum mereka. Tapi karakter seorang pemimpin yang dilihat, walaupun Mahathir ini orangnya kecil saja. Orangnya bukan pidato lantang, tetapi kepintaran dia menguruskan politik, cekap dia menyebabkan orang Melayu yakin. Dan kelebihan Mahathir ini saya nampak dia bijak menguruskan sumber yang ada dalam parti dia. Dan dia bijak memecahkan sumber di luar parti dia. Dia memecahkan pembangkang sebagainya. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia boleh gunakan Tengku Razali, dia boleh gunakan Datuk Seri Anwar sebagai panglima dia. Itu yang saya nampak. Akhirnya orang Melayu nampak, Mahathir ini adalah seorang pemimpin yang kuat. Dan parti dia juga parti yang kuat yang boleh menjaga orang Melayu. Dan itu cabaran yang ada pada Pakatan Harapan. Sekarang ni saya ambil contoh. Orang nampak mungkin Amanah ini parti yang ada integriti. Tapi orang tengok Amanah ini tak besar. Tak kuat. Dan pemimpin Melayu yang dilihat betul-betul tak ramai dalam Amanah. Jadi mereka tunggu. Dan mereka melihat apa yang kita boleh buat untuk ke arah itu. Dan UMNO walaupun partinya besar, pemimpinnya dilihat hebat. Menteri-menteri UMNO saya rasa antara yang perform. Tetapi orang Melayu tak yakin kerana macam saya sebut tadilah terpalit dengan isu dan sebagainya. Jadi ke depan ini sebenarnya orang memilih PAS dan Bersatu bukan kerana mereka melihat PAS dan Bersatu ini betul-betul satu parti yang terbaik, bukan. Tetapi bila runtuhnya penjaga Melayu iaitu UMNO tadi, mereka mencari alternatif yang terbaik. Dan alternatif yang terbaik pada waktu itu ialah PAS dan Bersatu. Itu yang menyebabkan kita jatuh. Dan untuk kita kembali dapat sokongan, kita mesti menangkap imajinasi pengundi yang terbanyak ini. Walaupun setengah pemikiran mereka tak rasional, tetapi itulah yang mereka akan nilai dengan untuk beri undi kepada kita. Jadi ke depan ini, kalau balik sikit pada pemuda ini, saya nampak apa yang kita boleh buat dalam Pemuda Amanah, yang paling penting bagi saya adalah membina satu pasukan pemuda yang kuat. Sebab apa yang sahabat saya sebut soal media, semua itu kita faham, itu keperluan. Tetapi kita tak boleh buat sehingga kita tak ada satu pasukan yang kuat, yang kukuh. Yang kalau kita minta buat itu, mereka akan committed melaksanakan. Itu saya ingat cabaran selama 2 tahun saya jadi ketua pemuda. Saya nampak idea kita banyak. Idea kita mencapah. Tetapi bila pelaksanaan, kita hilang di on the ground itu. Tak banyak soldier. Kita tak boleh buat. Jadi saya ingat itu yang cabaran. Siapa pun jadi ketua pemuda, macam mana kita nak menyusun. Sebab saya nampak kepimpinan ini ialah dia bukanlah orang yang paling bijak pun, tetapi dia paling cekap menyusun sumber yang ada dalam parti dia. Mana duduk kat atas, mana duduk kat tepi, mana duduk kat bawah, mana buat peranan itu. Kalau sebut soal tadi komunikasi kan, bagi saya JECOM ini kita tak bincang pun tak apa. Sebab JECOM bukanlah organ kerajaan yang utama dalam penerangan. JECOM ni saya ingat hanya picisan, 2% saja. Dia hanya urus komuniti yang kecil-kecil. Dari sudut macam kerajaan memposisikan Fahmi, bagi saya Fahmi adalah menteri yang bijak, menteri yang memahami tugas dia. Tetapi sehingga ke hari ini saya rasa prestasi Zainuddin Maidin, yang walaupun pendidikannya rendah, dia bukanlah orang yang hebat, tetapi Zainuddin Maidin lebih cekap dari sudut mencipta propaganda dan naratif untuk melawan PAS. Kalau kita tengok macam mana bila PAS menang besar, agak besar tahun 99 kan, dia keluarkan semua, Memali lah, semua yang buruk-buruk PAS ni, semua disiarkan di RTM. Orang nampak bodohnya menteri ni. Tetapi itulah peranan propagandis yang menteri penerangan sepatutnya utamakan. Dan dia bukan soal umur. Zainuddin Maidin tua berbanding dengan Fahmi. Tetapi pemahaman dia kepada peranan utama jentera kerajaan itu yang menjadikan jentera penerangan itu berjaya dan
dapat tukar daripada PAS menang besar, saya ingat 27 kerusi tahun 99, tinggal 6 kerusi tahun 2004. Itu kejayaan Zainuddin Maidin yang harus kita belajar daripada dia. Saya rasakan juga Menteri Komunikasi atau Menteri Penerangan ini kena juga bergelumang dengan masyarakat majoriti yang marhain macam kita ni, bukan yang di kayangan kan. Dan saya setuju yang boleh dikatakan prestasi yang agak baik untuk Menteri Fahmi Fadzil, tapi saya tak rasakan beliau memahami sentimen betul-betul Melayu. Belum. Yang isunya ialah isu feudalistik, isu perlu dijaga, perlu diangkat ya. Itu yang saya rasa sedikit lemah. Kelemahan itu terselah dan kita seolah-olah naratif kita naratif intelek, kerajaan beri naratif yang tinggi tanpa go down to the trenches dan fight the war in the trenches. Itu saya rasa saya setuju dengan YB Hazbi tadi. Bercakap tentang pembangkang juga ni, round pembangkang ni tadi kita cakap round kerajaan. Gelombang hijau yang mereka wawarkan masih lagi memukau rakyat dan juga masih lagi kuat gelombangnya, dan juga usaha mereka untuk tebuk atap masih lagi kedengaran. Saya punya Little Bird, Big Bird semua cakap kejap lagi akan ada 10 pemimpin UMNO akan istihar keluar daripada UMNO, dan saya dengar ini sejak daripada bulan 12 lagi tahun lepas dan masih lagi kedengaran sini. Apa kaitan gelombang hijau dan tebuk atap ni? Kenapa mereka merasakan, mereka yakin yang kerajaan ni akan jatuh bila-bila bangsa? Pandangan? Ya, dia sebenarnya dia adalah satu cara mereka untuk meyakinkan dan mengekalkan sokongan yang ada ni. Mengekalkan gelombang itu yang ada, yang orang tengah sokong kata ni, kita akan jadi kerajaan. Kita akan jadi kerajaan, sabar. Kita akan susun, ada 10 yang akan. Dan saya pun kadang-kadang melihat bahawa bila dia lontarkan pandangan itu di TikTok, di semua dia punya soldiers dia semua dah main isu tu. Akan ada ini 10, 2 daripada PKR dan semua ni. Tunggulah, akan berlaku. Itu juga yang kita dengar pada bulan Ogos, pada Julai sebelum ini. Hanya kerana untuk meyakinkan penyokong-penyokong mereka bahawa kita perlu sabar, nanti akan ada berlaku perubahan. Itulah yang saya kata, sepatutnya pembangkang kalau dia betul-betul nakkan sokongan itu kekal dan boleh dibawa momentum itu sampai ke 2016, ia patut bina reputasi sebagai kerajaan, sebagai akting kerajaan atau kerajaan menunggu ni daripada sekarang. Dia perlu menjadi penyemak imbang yang baik dalam parlimen. Kalau kita lihat, kita ambil ketua pembangkang lah. Kalau dia berbahas, saya rasa jauh sangatlah semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pembangkang. Sebab itu saya tak heran kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim balik ke Malaysia pukul 5 pagi, pukul 10 buat PMQT, tak ada hal. Sebab dia tahu level pembangkang ni macam mana, dia boleh tapau macam tu je. Dan itu sebenarnya pada saya pembangkang dengan jumlah yang agak baik, dengan 70 lebih bilangan itu, sepatutnya mereka boleh bermainkan peranan lebih baik daripada sekarang. Dan bekas-bekas menteri yang ada, mesti mereka tahu di mana lompong-lompong yang boleh diorang cungkil, tembak kerajaan dan sebagainya. Tapi tak dibuat. Kan kajian separuh penggal, kalau kita tengok RMK12 itu sidang khas, saya tak tahu berapa banyak saja poin yang betul-betul diorang sentuh. Melainkan hanya hentam pasal helikopter, hentam pasal Perdana Menteri begini. KSP itu yang disediakan itu, saya ingat kesian pada pegawai yang menyediakan kajian separuh penggal itu tidak langsung dilihat, dibahaskan dengan baik. Belanjawan pun saya tengok sekarang ni di negeri Perak pun sama juga. Kadang-kadang saya lihat mungkin itulah antara kelemahan pembangkang yang menjadi kelebihan kepada kerajaan. Yang tak perlu kualiti perbahasan itu. Kualiti perbahasan, kadang-kadang isu yang dibangkitkan, dan saya menyimpan harapan yang tinggi kepada ahli-ahli parlimen yang muda-muda di barisan pembangkang. Wan Mak Faisal misalnya, Wan Saiful Wanjan, Afnan Hamimi, Fadli Syahari dan beberapa lagi yang lain lah. Mastura, doktor. Tapi saya kata kalau begini kualitinya, kita berada dalam keadaan yang tenat.
Kerana kita tidak boleh mengharapkan kepada pembangkang yang begini untuk menjadi penyemak dan penyeimbang kerajaan. Kerana pembangkang ni penting untuk menilai sejauh mana pembangkang ataupun sejauh mana kerajaan buat kerja. Okey, kemenangan Dr. Sam baru-baru ni di Kemaman, mungkinkah akan ada dinamik baru dalam Dewan Rakyat nanti? Mereka mengatakan Dr. Sam ini adalah antara ahli parlimen yang paling berkualiti lah daripada segi pentadbiran, pengurusan, juga daripada ciri nilai sasiahnya. Dan adakah kita akan lihat Dewan Rakyat akan bertukar dengan adanya Dr. Sam nanti dalam Dewan Rakyat? Saya lihat jugalah beberapa klip video Dr. Sam ini di Don Terengganu. Tapi mungkin berbeza sebab dia sebagai ketua kerajaan. So dia tidaklah boleh nak tunjuk betul-betul dia punya taring dan sebagainya sebab di parlimen dia akan jadi pembangkang. Cuma sebelum dia nak jadi begitu, saya ingat PAS perlu propose betul-betul supaya Dr. Sam ini duduk dalam kedudukan dia betul lah untuk tunjukkan bakat dia. Ya, itu sebaiknya. Menggantikan Datuk Ya, Seri saya rasa kalau PAS serius dalam hal ini dan untuk negara, it's not kalau kami sebagai kerajaan kita rasa habislah lepas ni Dr. Sam jadi ketua pembangkang mesti power punya kan. Nah, kita nak lihat ketua pembangkang itu yang betul-betul kredibel, yang betul-betul buat kerja. Cuma ada juga kekangan kalau dia jadi ketua pembangkang pun dengan pada masa yang sama jadi menteri besar pun saya tak pasti macam mana dia boleh buat kerja tu secara serentak dan mungkin itu juga adalah exit plan untuk PAS letakkan Dr. Sam keluar daripada Terengganu kerana ada juga ura-ura mengatakan dia ada beberapa problem juga dengan di Terengganu tu. Kan? Saya pun dengar jugalah. Ya, so dia serampang dua mata lah. So bawa ke ni. Tapi tak pastilah sama ada bersatu boleh bagi laluan atau tidak. Tapi kalau itu berlaku, saya lihat akan ada yalah dengan image Dr. Sam itu mungkin dia boleh mainkan peranan yang lebih baik lah di barisan pembangkang itu. Dan kita harapkan perbahasan-perbahasan di parlimen, kritikan ataupun apa yang dibangkitkan di parlimen itu di pihak pembangkang itu lebih berkualiti daripada yang ada sekarang. Saya tak pasti. Kita tengok macam mana percaturan pembangkang nak letakkan. Only time will tell. Ya, betul. YB Hasbi setuju? Pandangan itu Dr. Sam mungkin akan membawa dinamik baru. Kita tengok daripada mereka nak mengangkat Datuk Seri Sanusi sebagai Perdana Menteri Malaysia akan datang, bertukar jadi Dr. Sam ketika PRK Kemaman baru-baru ini. Dan pada saya puji. Saya rasa ada sedikit perubahan daripada segi pemikiran mereka. Tapi saya tak tahulah kalau propaganda semata-mata. Kerana kita tahu yang parti PAS ni kalau yang profesional atau teknokrat ini mula-mula diangkat, tapi bila nak jadi pengurusan tertinggi, top tier pemimpin itu mereka akan diketepikan. Dan saya merasakan Dr. Sam ini kalau ditengok image dan pembawakan dia lagi sesuai dengan parti amanah daripada parti PAS. Sebab saya nampak teknokrat dan profesional Islamik itu berada dalam parti amanah. Pandangan YB sendiri? Saya setuju dengan Saudara Zahar sebut tadi. Memang Dr. Sam ni dia bawa image baru pada PAS. Dia bawa dan saya difahamkan gagasan budaya politik matang sejahtera pun di antara yang kuat mengangkat. Maknanya kita jangan label orang, kita jangan takfiri. Cuma sejauh mana kekuatan Dr. Sam itu dalam PAS itu masih menjadi persoalan. Satu dalam PAS sendiri dan yang keduanya prestasi dia sebagai MB Terengganu tu sebenarnya bukan belum berjaya, belum ada hasil apa pun. Kalau dari segi politik umpamanya, saya nampak Dr. Sam ni ialah bayangan ataupun ialah kalau kasarnya mungkin orang kata macam boneka Hadi Awang lah. Hadi Awang dah tak boleh jadi menteri besar, jadi Dr. Sam ni ialah orang dia. Itu pun ada benarnya sebab penghormatan orang pada Dr. Sam ialah kerana orang tahu bahawa yang menyokong kuat Dr. Sam adalah Presiden PAS. Dan sebenarnya Dr. Sam sendiri dia tak boleh mentadbir ataupun memimpin perhubungan PAS Terengganu sendiri. Parti terpaksa melantik orang lain yang lebih senior iaitu Datuk Senator Hussein Awang untuk mententeramkan pergolakan di Terengganu itu. Maknanya kalau beliau ada kekuatan memimpin, dia adalah Pesuruhjaya PAS Terengganu. Sekarang ni saya difahamkan beliau masih timbalan. Yang jadi Pesuruhjaya ialah seorang tokoh yang seusia dengan Presiden PAS yang memang dihormatilah rakan senator saya di Dewan Negara lah. Dan prestasi sebagai menteri besar pun kalau kita pergi cek satu-satu, sebenarnya prestasi Terengganu ni sangat teruk.
ekonomi umpamanya, kalau Selangor sumbangan KDNK 25.5%, Terengganu hanya 2.5%. Itu pun sebahagian besarnya adalah hasil petroleum. Kalau kita pergi lagi umpamanya industri memang tak nampaklah apa industri yang ada. Dan kalau industri pun terkebelakang, pertanian macam saya sebut waktu debat dengan Ketua Pemuda PAS. Dari segi pertanian, beras Terengganu pun 50 ribu juta ke ribu, lebih kurang macam itulah, 50. Maksudnya persen dia dalam saya ingat dan 2% daripada keseluruhan 50 ribu tan metrik pengeluaran dia. Dan telur Terengganu tak ada pengeluaran telur. Dia baru buat tahun lepas. Awal tahun ini tak silap saya. Dia tak ada. Betul. Jadi dari segi prestasi sebuah kerajaan, pertanian ke pembuatan ke perkhidmatan ke, sebenarnya tak ada yang boleh dibanggakan. Dan kalau kita tengok belanjawan Terengganu yang baru-baru dibentangkan ini, Terengganu masih bergantung kepada pemberian dana khas Kerajaan Persekutuan untuk takbir negeri dia. Hasil yang betul-betul yang dia jana tak cukup pun untuk bayar gaji kaki tangan dia. Saya ingat dalam 270 juta macam tu. Berbanding dengan perbelanjaan mengurus dia lebih kurang dalam 350 juta. Jadi di situ pun kita nampak bahawa dalam tempoh 5 tahun dia jadi menteri besar, dia tak buat apa-apa yang besar kepada rakyat. Hanya meneruskan macam drawbridge, itu projek zaman BN. Bangunan-bangunan lain saya tak nampak lah. Jadi prestasi beliau, sebab itu saya pelik juga kenapa beliau tak diletakkan fokus untuk terus menjayakan Terengganu, tapi terus ke parlimen. Saya nampak itu bagusnya ialah dia bawa imej yang agak profesional kepada politik PAS. Tetapi dari sudut prestasi negeri, dia masih belum selesaikan kerja dia dengan sebaik mungkin. Baik. Jadi, cuma satu, saya bimbang nasib Dr. Sam ini seperti kalau di Selangor tu Iskandar Samad mungkin. Yang profesional juga, yang baik, yang tapi ditolak, tapi akhirnya tidak mendapat tempat lah. Tidak diangkat. Tapi untuk PAS supaya politik kita ini lari sikitlah daripada yang mereka mainkan sebelum ini, kalau Dr. Sam itu boleh menguasai, kalau diberikan ruang, mungkin akan lebih baiklah untuk politik kita. Tidak lagi bincang hal-hal yang tapi akan memberi persaingan yang sengit kepada amanah. Itu kalau baik itu politik moderate yang dibuat. Tapi kita raihkan persaingan ini untuk demokrasi negara, ya, mana yang baik itu kita dokong. Okey, itu saya rasa pusingan sekarang ini pusingan terakhir. Saya rasa kita dah hampir 1 jam. Penjaga masa kita ada dah bagi signal lagi 5 minit. Jadi untuk soalan terakhir ni saya nak tanya harapan kepada kerajaan perpaduan, harapan untuk negara. Okey, baik. Saya mengharapkan bahawa supaya kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini boleh terus bergerak dalam tempoh satu penggal ini dengan baik dan melihat bagaimana ruang-ruang yang ada yang orang komen, yang kita tengok ada kurang dan sebagainya, itu diperbaiki dalam tempoh 4 tahun ke depan. Dan kita bukan sahaja membuat perbandingan ataupun pembaikan itu dengan sejarah ketika tahun 90-an misalnya. Untuk media, kalau tadi Saudara Hasbi sebut tengok pada Zainuddin Maidin, itu tahun dia. Nah, kita kena tengok pada tahun sekarang. Macam mana media dan komunikasi boleh bergerak dengan lebih baik, dengan lebih berkesan. Kerana ini adalah antara salah satu elemen yang penting untuk kerajaan perpaduan itu dilihat sebagai satu kerajaan yang kuat, yang boleh mengembalikan balik Malaysia ke landasan yang betul, boleh naikkan balik ekonomi kita. Dan saya yakin keraguan ataupun kebimbangan kita tentang masyarakat ataupun orang Melayu terhadap kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan perpaduan ini akan boleh kita selesaikan dengan melaksanakan kerja dengan betul, dengan baik, prestasi yang baik dan kerja-kerja penerangan yang baik. Kerana orang Melayu, terutamanya yang muda-muda, mereka masih terbuka, masih boleh memberi ruang untuk mereka bersama dengan siapa. Ya, cuma kita belum maksimumkan lagi kita punya keupayaan itu. Dan insya-Allah sebagai pemuda amanah, dan kalau diamanahkan sebagai ketua, saya akan gunakan ruang itu untuk kita bantu kerajaan perpaduan supaya kekal. Dan kita nak lihat banyak lagi reformasi yang nak dibuat oleh PMX dan kerajaan ini pada masa yang ke depan, insya-Allah. Saya suka sebab even though walaupun ini bukan debat,
Tapi saya nampak kedua-dua tetamu kita berhemah dalam melontar hujah agree to disagree tadi berkenaan dengan Zainuddin Maidin dan sebagainya. It's good. Jadi untuk YB Hazbi, harapan untuk negara masa akan datang? Bagi saya, negara kita ni dalam fasa pemulihan. Pemulihan dari segi fiskal kita, hutang kita yang besar. Struktur ekonomi kita yang masih belum progresif. Dan banyak perkara yang kalau kita tak buat perubahan, negara kita mungkin akan menuju ke arah negara yang gagal lah. Dan ke arah itu saya nampak PMX telah memainkan peranan yang bagi saya optimum lah. Apa yang dia boleh, kapasiti dia, saya ingat dia dah buat. Tinggal lagi ialah macam mana kita semua, parti-parti politik, termasuk pembangkang juga, memikirkan apa yang terbaik untuk negara. Dan atas kapasiti saya lah, dalam sebuah sayap, sebuah kerajaan perpaduan, dalam kerajaan perpaduan, saya nampak apa yang kita boleh advocate kepada kerajaan ialah ke arah dasar-dasar dan polisi-polisi yang baik, keputusan-keputusan yang tepat, menyokong apa juga keputusan yang kerajaan buat yang tak popular tetapi bertanggungjawab dan juga perlu kepada rakyat. Itu tak ada orang nak backup. Kalau kita tengok umpamanya macam baru-baru ni kan, penyasaran subsidi bersasar, benda tu tak popular. Betul. Perluasan asas cukai, benda tu pun tak popular. Tetapi kita perlu satu golongan yang faham benda itu dan boleh menerangkan dalam bahasa yang mudah kepada rakyat terbanyak. Itu yang saya nampak pemuda boleh mainkan. Sebab itu antara sasaran yang saya buat dalam pemuda ini, selain daripada kita nak pemuda yang progresif, yang sentiasa ada kemajuan, ialah pemuda amanah mesti dilihat mahir dan memahami ekonomi. Walaupun bidangnya mungkin usuluddin, mungkin meskom dan sebagainya, tetapi kalau mengulas tentang isu ekonomi itu, mereka ada keupayaan untuk mencerahkinkan apa-apa isu yang ada itu. Dan benda itu saya nampak yang kita gerakkan ialah melalui akademi kita. Kita wujudkan Akademi Tunas Negarawan. Kita juga wujudkan sebelum ini Akademi Putra untuk bakal-bakal calon ataupun jentera pilihan raya kita. Dan lepas ni saya ingat kita akan buat Akademi Kepimpinan Salahuddin Ayub. Kerana ada ciri-ciri Salahuddin, arwah Salahuddin yang saya rasa perlu untuk kita hayati dan kita tiru. Ada benda yang bagus. Dan peranan yang macam saya sebut tadi, untuk nak lawan dengan PAS, kita tak boleh lawan dia punya jumlah ahli dia yang ramai, tak boleh. Tetapi kita boleh lawan dengan membariskan satu pasukan pemuda yang memahami tentang pentadbiran negara, tentang ekonomi negara, berhujah dengan mereka dan rakyat akan menilai. Betul, saya setujulah. Cara media zaman 90-an, cara propagandis zaman Zainuddin Maidin mungkin tak sama. Tetapi kerangka besarnya ialah, poin saya ialah macam mana pemimpin ini dia tahu sumber yang dia ada, dia cekap memposisikan orang-orang tu pada kedudukan tertentu walaupun tanpa mengira dia punya kelulusan akademik ataupun favoritism dengan orang itu. Saya nampak itu yang ada pada pemimpin yang berjaya macam Tun Razak ataupun Tun Mahathir. Dia tahu nak uruskan, dia tahu nak letakkan walaupun orang itu sebenarnya pesaing dia. Macam Tun Mahathir, Anwar ialah penentang kerajaan sejak daripada muda. Tetapi dia melihat kepada potensi itu dan dia meletakkan pada tempatnya dan dia boleh menghadapi musuh politik dia. Boleh kalahkan Musa Hitam, boleh kalahkan Tengku Razali. Dan sekarang ini, kerajaan ini dia ada bidang tugas dia. Tapi kalau kita tengok dalam warta kerajaan pada bidang-bidang tugas menteri, saya nampak ada menteri yang terlalu gemuk. Dia punya bidang tugas dia. Ada menteri yang macam tak ada kerja. Macam Menteri Perpaduan, bidang tugas dia saya tengok jaga perpustakaan, jaga muzium. Dan saya nampak benda itu perlu kita bantu juga untuk supaya menteri-menteri kita ini, mereka mesti orang yang ada passion untuk buat kerja itu. Mereka orang yang tepat dalam bidang itu. Dan macam mana kerajaan susun tugas-tugas menteri ini mesti kena dengan keupayaan masing-masing. Saya nampak itu ada dia punya lompong sedikit. Yang harus kita mungkin pemuda boleh beri pandangan dalam mesyuarat Majlis Presiden ataupun ruang tertutup dengan Perdana Menteri. Baik, itu saja saya rasa episod JPO minggu ini. Kita ada podcast bersama-sama dengan calon Ketua Pemuda Parti Amanah Nasional. Kedua-dua tetamu jemputan kita, terima kasih kerana bersama dengan kita 1 jam lebih. Saya kira cukup, saya rasa banyak input-input menarik. Dan saya juga berbesar hati sebab minggu lepas kita ditolak
oleh Perikatan Nasional Pemimpin Muda. Mereka tidak nak bersama kita, tapi alhamdulillah pemimpin muda amanah hari ini menyambut cabaran. Ada soalan-soalan panas yang saya ajukan, tapi mereka berjaya menjawab dengan baik. Dan kita sebagai seorang pengundi dan rakyat, kita juga berbesar hati kita ada pemimpin muda yang bijak berhujah dan memberikan pandangan mereka sendiri. Jadi itu saja untuk episod minggu ini. Kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih kepada dua-dua tetamu kita, dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe kami dan juga like page-page yang akan diberikan nanti. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.